Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita minta berlindung dengan Allah daripada keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan daripada kejahatan yang pernah kita semua lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah nak bagi hidayah pada dia, tak ada orang boleh sesatkan dia. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah nak jadikan dia sesat, tak ada orang mampu bagi hidayah pada dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allah bagi kita kesempatan. Namanya terima kasih pada pengurusan surau, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah kita syukur sangat pada Allah. Di antara keizinan yang Allah bagi pada kita, kita dah boleh kuliah balik. Jujurnya saya ni pertama selepas PKP, lama sangat lah. Ni yang baru kuliah pertama pun kan, baru start lah kan. Sebab kalau dekat Selangor tu belum boleh lagi kan. Jadi insya-Allah pagi ni, tengah hari ni kita akan tengok satu surah pendek je. Ada 3 ayat. Sempatlah kita nak bincang, tapi perbincangan dia panjang, tapi kita ringkaskan dalam waktu yang kita ada ni. Moga-moga kita dapat manfaat. Sebab Allah kata dalam Al-Quran, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ini adalah kitab, yakni Al-Quran, yang kami turunkan penuh dengan keberkatan. Kita kan selalu duk sebut sangat, kita nak cari rezeki yang berkat. Kita nak rumah tangga kita berkat. Kita nak ilmu supaya ilmu kita berkat kan. Semua kita cari keberkatan. Padahal Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata kamu duk cari jauh-jauh, susah apa duk cari keberkatan, kerana keberkatan itu, kata Allah, ada duduk dalam Al-Quran. Wa hadza kitabun, ini Al-Quran, kata Allah, anzalnahu, kami yang turunkan, mubarakun, penuh dengan keberkatan. Apa makna dia? Makna dia begini. Maknanya kalau kita mencari-cari keberkatan dalam waktu kita, ruangkan waktu kita baca Quran. Kalau kita cari keberkatan dalam hidup kita, mesti ruangkan cari waktu baca Quran. Sebab kita ni kadang sibuk, kita pelik, kita sibuk tak boleh nak baca Quran. Orang kata apa? Kenapa tak baca Quran? Sibuk tak boleh baca Quran. Padahal kalau kita ambil Al-Quran, baca sekejap, 2-3 minit baca Al-Quran, barangkali Allah jadikan masa kita lebih berkualiti. Allah jadikan masa kita lebih efisien. Maksudnya kita nak buat satu benda tu, barangkali perlu selesai dalam masa 10 jam. Kalau kita ambil masa sikit je, 5 minit, 7 minit, barangkali Allah bagi keberkatan dalam masa kita. Allah jadikan kita boleh buat dalam masa 7-8 jam. Kita jimat dah. Jadi inilah antara keberkatan-keberkatan yang kita cari daripada Al-Quran. Moga-moga kita melihat, bukan nak tafsirkan Al-Quran, kita nak melihat apa yang ulama sebut dan cerita yang ulama gali tentang surah Al-Asr. Sebab apa? Sebab apa kita nak bawa surah Al-Asr? Sebab dia pendek. Bukan sebab dia pendek sahaja. Sebab gini. Sebabnya Imam Syafi'i rahimahumullah kan, imam mazhab kita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, dan kata-kata ni siapa yang tulis? Kat mana nak tengok? Imam Ibn Taymiyah rahimahumullah yang menukilkan kata-kata ini. Imam Syafi'i pernah sebut macam mana? Imam Syafi'i kata, pada kita lah berani Imam Syafi'i buat kenyataan yang sangat besar. Apa kenyataan dia? Dia kata begini, komentar dia tentang surah ni kan. Sebelum kita baca surah ni, kita nak tahu dululah secara generalnya apa benda surah ni, apakah keistimewaan yang ada pada surah ni. Lalu Imam Syafi'i kata begini, dia kata, lau lam yanzilu 'alan nas illa hazihi surah lakafathum. Apa makna dia? Maksudnya Imam Syafi'i kata, kalau Allah tak turunkan kepada manusia kita semua ni Al-Quran kan, 30 juzuk tu Allah tak turunkan, illa, kecuali hadhihi surah ni je, lakafathum,
nescaya sudah mencukupi bagi manusia. Apa maksud lakafathum dalam ayat ni? Maksudnya cukup dah. Kalau kamu nak selamat dunia akhirat, cukup dengan surah ni. Kalau Allah tak turun 30 juzuk Al-Quran yang ada 114 surah tu, yang lebih daripada 600 6,000 ayat itu, ini kenyataan siapa? Bukan saya sebut. Itu Imam Syafi'i yang kata. Lalu pada saya, ini satu kenyataan yang sangat berani. Ini satu kenyataan yang sangat besar. Lalu apa yang ada dalam surah ini sehingga Imam Syafi'i boleh buat dakwaan yang sebegitu rupa? Maksudnya dia boleh buat kenyataan dia terhadap surah Al-As. Dan kalau kita nak tengok dalam hadis kan, surah Al-As ni, semua orang hafal lah, confirm lah, kita percayalah semua orang hafal. Dah lah dia ada 3 ayat je. Sebab apa hafal? Sebab kita biasa majlis kan, orang akan tutup majlis, dia cakap apa? Kita tutup majlis dengan suratul As. Betul tak? Suratul As, tasbih kafarah surah As. Okey. Tak apalah, itu kita amal dah. Tutup majlis dengan suratul As. Cuma kita nak tahu kenapa orang buat amalan tu? Mari mana, siapa yang ajar tu? Rupanya di sana ada hadis. Nabi sebut mana? Nabi kata, sesungguhnya baginda Nabi SAW dan para sahabat ketika mereka bertemu, iza iltaqiya, ketika Nabi dan para sahabat bertemu, iltaqiya kan, bertemu, fa arada an yatafarraqa, lalu mereka ingin berpisah. Tak kiralah jumpa tu sekejap ke lama ke, jumpa minum teh, mengopi ke, duk main sekali ke, tak kisah apa pun, jumpa je nak berpisah. Faqara'a ahaduhuma suratul As, maka salah seorang daripada keduanya mesti membaca surah Al-As. Okey, Pak. Lalu kita tertanya-tanya sekali lagi ni, kenapa surah ni dipilih? Lalu macam-macam jawapan yang timbul lah. Barangkali orang kata sebab surah yang paling pendek, surah yang pendek. Tidak. Ada lagi surah yang lebih pendek daripada surah Al-As, ada lagi. Inna a'tainakal kautsar. Maksudnya kalau nak kata surah pendek, bukan. Maksudnya mesti ada sebab lain yang Nabi pilih surah ni dibaca di pengakhiran setiap pertemuan. Apa sebab dia? Sebab dia, mari kita tengok, mari kita melihat 3 ayat sahaja tengah hari ni. Moga-moga kita dapat manfaat. Dia agak panjang, kita cuba nak ringkaskan. Sekurang-kurangnya kita dapat syafaat, keberkatan daripada inti Al-Quran itu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, dan demi masa. Yang pertamanya, ayat yang pertama adalah huruf kalau kita tengok wal 'asr ni, huruf pertama sekali dekat depan, huruf hijaiyah. Huruf alfabet tu hijaiyah dalam bahasa Arab kita panggil. Sekali itu adalah huruf waw. Wal 'asr, demi masa. Dan waw dekat sini kan, waw dalam Al-Quran ni, waw dalam Al-Quran ni banyak maksud dia. Sebab ada orang buat tesis PhD pun huruf waw dalam Al-Quran. Sebabnya waw ni banyak maksud. Waw ni maksudnya dan, maaf, bila bertemu dengan huruf ni maksudnya lain. Sehingga dia boleh dapat PhD hanya dengan mengkaji satu huruf, yakni huruf waw dalam Al-Quran. Lalu waw yang duduk depan mata kita sekarang ni, apa makna dia? Wal 'asr ni apa makna dia? Waw yang duduk depan kita ni adalah wawul qasam, huruf waw sumpah. Biasa tak kita dengar orang bersumpah? Contoh orang apa ni? Orang bersumpah kita selalu dengar wallahi wabillahi watallahi. Betul tak? Itu waw yang digunakan itu adalah wawul qasam. Waw yang digunakan ketika orang bersumpah. Selesai satu bab. Yang kedua kita nak bagi tahu adalah dalam ayat ini Allah bersumpah dengan satu objek. Objek yang kita sebut bahasa mudah dia objek sumpahan Allah. Apa objek sumpahan Allah dalam ayat ni? Al-'asr, masa lah. Allah bersumpah dengan masa. Macam mana kita nak memahami kepentingan ayat itu? Begini kata ulama, dalam Al-Quran ni kalau kita hitung, tak lebih daripada 20 ayat yang dijadikan oleh Allah sebagai objek sumpahan Allah. Atas muka bumi ni yang Allah jadikan objek sumpahan Allah ni tak banyak. Antaranya wattin, antaranya wal 'asr, demi masa, antaranya
wadduha, demi waktu duha. Antaranya wazaitun wa turi sinin. Tapi kalau hitung-hitung tidaklah sampai 20 objek yang dijadikan oleh Allah menjadi objek sumpahan. Selesai satu bab. Sekarang ni kita tahu apa? Kita dapat satu maklumat. Oh, rupanya Allah jadikan masa sebagai objek sumpahan Allah. Begini, mari kita cuba undur sedikit ke belakang, melihat bagaimana gaya orang Arab ketika bersumpah. Barangkali di kalangan kita kan pernah pergi haji atau umrah, barangkali pernah ada, ataupun tak pergi haji umrah pun kadang kita bermuamalah, jumpa berjual beli dengan orang Arab. Orang Arab ni satu kebudaya dia adalah dia suka bersumpah. Betul tak? Kalau kita pergi umrah kan, kita pergi beli barang tu dia wallahi dia suka bersumpah. Dan kita pun kadang zaman-zaman masa kita kecil pun selalu bersumpah. Okey, mari kita tengok. Bila seseorang itu bersumpah, cuba tengok objek sumpahan dia. Bila seseorang bersumpah, dia hanya akan memilih benda yang sangat penting dan besar menjadi objek sumpahan. Betul tak? Paling besar sekali, wallah, aku bersumpah dengan nama Allah. Itu besar sekali lah. Paling besar dah tu. Tak ada dah lebih besar daripada tu. Sebab tu dalam hadis-hadis Nabi kita boleh bertemu, Nabi kadang-kadang juga bersumpah demi mak aku, demi ayah aku. Betul tak? Maksudnya orang tak pilih benda yang kecil menjadi objek sumpahan. Tak ada. Kita tak akan bertemu orang bersumpah, dia kata demi botol air ni. Ada tak? Tak ada. Sebab benda tu kecil. Betul tak? Tak ada kimah, tak ada kepentingan. Lalu memahami keadaan itu terlalu penting untuk kita melihat objek-objek sumpahan Allah ini. Dan salah satu yang kita nak bincang, yang kita lain kita nak sentuh, yang depan mata kita tengah hari ini adalah al-asr, masa. Ada masa ni tak perlu lagi kita nak ceritakan dekat sini panjang kepentingan dia dan sebagainya tu. Itu kita semua maklum, makruf. Dr. Yusuf Qaradawi tulis satu kitab khusus Qimatu al-asr, kepentingan masa. Cuma saya secara peribadinya ada satu pengalaman dengan, saya orang Macang, Kelantan. Saya ada pengalaman dengan Allahyarham Ustaz Yahya Uthman. Masa kita ziarah dia lah, masa duduk kampus dulu selalu ziarah dia. Kalau balik Macang tu selalu ziarah dia orang Macang. Antara banyak-banyak lah, kalau kita nak hurai bab masa ni susah lah. Tahu kepentingan masa, kita pun faham lah semua tu. Cuma sayanya pernah tersentak dengan kata-kata dia. Dia ni dia dulu pensyarah dekat Kias. Kalau telah dia pukul 9, dia pukul 9 1 minit dia tutup pintu. Memang selalu macam tu. Dan banyaknya pelajar dia akan duduk belajar. Kadang-kadang tak sempat masuk, duduk belajar depan pintu je. 2-3 minggu jadi macam tu. Pelajar dia pun 2-3 minggu tak boleh masuk kelas, tak berpeluang masuk kelas. Pelajar dia kumpul 2-3 orang, pergi jumpa ustaz dekat bilik. Kata ustaz, tolong kalau kelas pukul 9, pukul 9.30 pun tak apa juga. Kalau nak tutup pun, ni 9 1 minit tutup terus kan. Kata-kata dia tu menyentak hati saya. Dia kata masa tu dia sebut pada kami, dia kata masa tu dia pegang janggut dia pegang serban dia kata dia pegang janggut dia pegang kopiah dia. Dia kata kalau Allah bersumpah dengan masa, siapa aku nak bermain-main dengan masa. Itu kata-kata dia lah. Sebab tu kita mesti ingat, bukan kita ni kadang pancual, bukan sebab kita nak tunjuk kita pancual, tak. Sebab kita meyakini bahawa Allah sendiri mengambil masa menjadi objek sumpahan, maka kita hamba Allah, siapalah kita nak bermain-main dengan masa. Itu i'tikad kita. Bukan sebab kita nak tunjuk pada orang, kita ni orang suruh pukul 9, kita sampai pukul 9. Bukan macam tu. Tapi sebab ya Allah, kamu bersumpah dengan masa. Ada yang kita tahu kepentingan dia, ada yang kita tak tahu. Tapi bila Allah bersumpah dengan masa, sudah barang tentulah kedudukan masa di sisi Allah terlalu amat mahal. Dan cara Allah bagi cara Allah pada saya lah, cara Allah merezekikan kualiti masa pada kita ni macam-macam. Kadang-kadang kan kita ni, contohlah, sebab tu kita mesti ingat Allah ni maha adil. Kalau kita ambil masa orang, Allah banyak cara untuk ambil masa kita. Sesimpel apa, kadang-kadang kita janji dengan orang, kita tak tepati janji itu, kita lewatlah sampai menyebabkan dia tertunggulah macam-macam. Kadang-kadang kita nak pergi kerja ke macam-macam, kita ni kadang lewat seminit je. Kalau cepat seminit, insya-Allah tak lekat dalam jam. Kalau lewat seminit, lekat dalam jam. Betul tak? Kadang-kadang macam tu je. Jadi sebab tu kita ni mesti
mesti beringatlah bermain dengan masa ni. Kita takut na'udzubillah Allah menjadikan kita ni disia-siakan oleh masa. Itu benda yang kita takut sekali lah. Tapi kalau kita nak bincang panjang, cukup setakat tu, sebab inti yang kita nak sebutkan ada benda lain dekat belakang dalam surah Al-Asr ni. Selesai part tu. Satu, kita tahu Allah bersumpah dengan masa dan kita tahu kepentingan masa. Selesai dah. Cukup setakat itu. Cumanya bila seseorang, orang Arab ni kan, bila dia bersumpah kan, kita pergi kedai dia kata demi wallahi, dia nak cerita siapa Tuhan dia ke? Bukan dia nak cerita siapa Tuhan dia. Kadang dia bersumpah dengan nama mak dia, demi mak aku, demi ayah aku. Dia nak cerita mak dia ke kat kita? Bukan. Dia nak sebut apa? Bila orang bersumpah, yang dia nak sebutnya adalah ayat selepas sumpahan. Betul tak? Contoh, wallahi barang yang aku jual ni bagus. Betul tak? Itu yang dia nak ceritanya. Maksudnya setiap objek sumpahan Allah dalam Al-Quran. Tak percaya nanti pergi tengok. Nanti kita tunjukkan salah satu contoh dalam surah Al-Asr. Tak percaya nanti balik cari objek sumpahan, ayat selepas tu mesti ayat-ayat yang sangat penting, yang Allah memberikan taukid, penekanan yang amat berat. Sebab itu Allah bersumpah terlebih dahulu dengan sesuatu objek. Itu simple yang kita nak tengok dalam Al-Quran, supaya bila kita baca Quran tu kita rasa seronok, kita tahu kepentingan, darjah, kekuatan sesuatu ayat. Lalu dalam ayat ni bila Allah bersumpah dengan masa, wal as, Allah nak bagi tahu apa? Apa yang benda sangat penting tu? Kenapa Allah tarik perhatian kita? Satu je. Innal insana lafil khusr. Sesungguhnya manusia ni, kata Allah, lafi khusr, semua rugi, semua. Premis pertama yang Allah bawa dalam ayat ini, Allah pukul borong. Allah kata innal insana lafil khusr. Semua manusia rugi. Semua tak terkecuali walau seorang. Maksudnya kita ni duduk dalam premis rugi dulu. Kita semua ni Allah kata kamu ni rugi dulu. Sebab itu Al-As pada ayat awal tadi ditafsirkan dengan dua macam. Kalau kita tengok dalam tafsir, antaranya Al-Azhar, Buya Hamka, antaranya dalam tafsir Al-Muni Dr. Wahab Az-Zuhaili, ada dua cara menafsirkan Al-As itu. Satu, Al-As ini, masa ni maksudnya start daripada manusia pertama yang Allah ciptakan sampailah manusia terakhir yang Allah matikan. Semua manusia, semua rugi. Satu tafsirannya. Yang kedua, masa pada diri kita sendiri. Berapa Allah bagi umur pada kita? Wallah alam, tak ada orang tahu kan. Dua benda Allah sebut dalam Al-Quran. Bi ayyi ardin tamut madza taksibu gadan la tadri nafsun madza taksibu gadan la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kamu tak tahu di bumi mana kamu akan meninggal, mati, dan kamu sendiri tak boleh tahu apa yang kamu buat esok hari. Jangan kata kamu nak tahu apa anak kamu buat esok. Jangan kata kamu nak cerita apa isteri kamu buat esok. Kamu sendiri tak boleh tahu apa kamu buat esok. Kita tahu tak apa kita buat esok? Saya tak tahu apa saya nak buat esok. Saya boleh rancang apa saya nak buat, tapi saya tak tahu apa saya akan buat. No, Allah nak bagi tahu apa? Allah meruntuhkan keegoan seorang manusia. Lemahnya kamu, kata Allah. Kamu sendiri pun esok pun kamu tak tahu apa kamu buat. Betul tak? Jangan cerita pasal orang. Kamu pun kamu tak tahu. Itu maksudnya. Dan bi ayyi ardin tamut. Kita hanya boleh pesan pada anak kita mati nanti tanamlah ayah awak balik kampung, tanam sebelah mak ke sebelah ayah kau ikutlah. Kita boleh pesan begitu boleh. Tapi bi ayyi ardin tamut, tahu tak kita di bumi mana kita akan disemadikan? Kita tak tahu. Betul kan? Mungkin dekat Mekah, mungkin dekat situ, mungkin dekat sini, macam-macam kita tak tahu. Okey, baik. Ayat itu meruntuhkan keegoan seorang manusia. Okey, baik. Dekat mana kita tadi? Kita nak innal insana lafil khusr. Semua manusia ni rugi. Dalam ayat ini Allah gunakan perkataan inna. Apa maksud inna? Tengok terjemahan terus pun kita boleh baca sesungguhnya kan, sesungguhnya. Padahal kalau Allah kata al-insana lafil khusr, manusia ni rugi, kita faham dah kan? Faham dah. Tapi bila Allah datangkan inna, itu maksudnya taukid dalam kaedah bahasa Arab. Allah maksudnya di ayat itu diberi penekanan kan. Innal insana lafil khusr, semua manusia ni rugi, kata Allah. Cumanya satu benda yang saya nak kongsikan, nanti barangkali kita baca Quran ni, ini penting sebab apa? Bila kita baca Quran, kita nak kena tahu ayat ni Allah nak
tujukan pada siapa, baru kita rasa seronok baca Quran. Dalam ayat ini Allah sebut tentang al-insan. Allah panggil kita dengan al-insan. Al-insan dalam bahasa Melayu kita terjemah jadi apa? Manusia kan? Manusia. Allah panggil kita dalam Al-Quran sekurang-kurangnya ada 4 nama. Allah panggil kita kan dalam Al-Quran. Kita pun kadang-kadang anak kita panggil, kadang Abang Long, kadang panggil nama dia, kadang panggil nama pendek dia. Betul tak? Cara Allah panggil kita dalam Al-Quran sekurang-kurangnya ada 4 nama. Pertama, Al-Insan. Dalam ayat ni lah, Al-Insan maksud dia manusia. Yang kedua, Bashar. Bashar. Bashar ni manusia jugalah kan. Tapi setiap panggilan itu, okey, kita sebut dulu 4 ni apa. 1 Al-Insan, 2 Bashar, 3 An-Nas, yang keempat Ibni Adam, anak cucu Nabi Allah Adam. Semua ni terjemah dia dalam bahasa Melayu manusia belakalah. Okey. Tapi bila perkataan yang berbeza, makna berbeza. Mari kita melihat makna di balik perkataan itu. Yang pertama, Al-Insan. Kata Imam Ibnu Abbas, siapa kata ni? Imam Ibnu Abbas, Al-Insan itu datang daripada kalimat nasiya. Nasiya tu maksud dia lupa. Bila Allah sebut panggil kita Al-Insan, Al-Insan ni manusia lah terjemahan dia, tapi kata akar dia tu nasiya, lupa. Bila Allah panggil kita Al-Insan, innal insan, Allah nak bagi tahu manusia ni sifat dia sering lupa. Lupa apa? Lupa janji-janji dia dengan Tuhan dia. Tak percaya? Cari Al-Quran, Google perkataan insan, ayat selepas tu mesti naratif dia adalah Allah nak bagi tahu kamu lupa. Dulu kamu janji macam ni, kamu buat macam ni. Dulu kamu ini yang kamu ikrarkan pada Allah, ini yang kamu buat. Tak, betul tak? Itu maksud Al-Insan. Tak percaya, nanti Google semua perkataan insan, tengok ayat-ayat selepas tu, semua naratif dia adalah Allah nak bagi tahu kamu ni lupa janji kamu dengan Tuhan. Satu. Yang kedua, Bashar. Bashar daripada perkataan Bishrun. Bishrun ni maksudnya kulit ni, kulit kita. Pada tubuh seorang manusia ni, yang paling dominan sekali apa dia? Kulit lah. Yang paling dominan sekali. Betul tak? Kulit. Dekat ayat Al-Quran ada ayat dia, contoh macam ni. Ayat dia, bila orang musyrikin bagi tahu pada baginda Nabi, wahai Muhammad, cuba kamu bagi tahu pada kami apa spesialnya kamu. Sebab kami tengok kamu makan macam kami, pergi pasar macam kami, berkeluarga macam kami. Lalu barangkali baginda Nabi ni tak boleh nak jawab soalan tu. Kenapa Allah pilih Nabi dalam keadaan manusia biasa, macam orang lain. Lalu Allah bantu Nabi. Allah ajar Nabi dalam Al-Quran surah Sajadah atau Al-Kahfi, saya lupa dengan tepat. Allah kata begini, Kul, katakan wahai Muhammad, jawab persoalan itu. Jawab pertanyaan orang musyrikin itu. Jawabnya begini, Kul, katakan, Kul innama ana basyarun mislukum. Katakan, benar, aku memang basyarun. Kulit lah, Bishrun ni. Basyarun kalau terjemah bahasa Melayu, manusia. Benar, aku manusia biasa macam kamu. Tapi kata akar dia Bishrun. Kamu tengok kod luar ni sama je aku dengan kamu. Betul tak? Itu maksud dia. Tapi yang membezakan aku dengan kamu adalah yuha ilayya. Aku diwahyukan oleh Allah. Itu saja yang membezakan kita. Betul tak? Memang aku makan macam kamu, aku tidur macam kamu, berkeluarga macam kamu, tapi yang membezakan kita adalah aku diwahyukan oleh Allah. Dengan maksud wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak berdetak lidah Nabi mengikut nafsu keinginan Nabi, melainkan ianya hanyalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi. Selesai masalah. Betul kan? 2. Yang ketiga, dalam Al-Quran Allah panggil kita. Sebab apa kita sebut ini? Sebab kalau kita tengok terjemahan, diterjemah bahasa Melayu manusia semua, tapi maksud di balik perkataan itu tak sama. Yang ketiga tadi An-Nas. An-Nas ni biasanya kita jumpa banyak sangat, ya ayyuhan nas. Bila ya ayyuhan nas, biasanya Allah akan ya ayyuhan nas ja'alnakum syu'uban wa qabail li ta'arafu, antaranya kan ayat dia. An-Nas ni umum, manusia seluruhnya. Tak kiralah apa bangsa, kabilah dan sebagainya, Allah panggil An-Nas. Ada lagi yang keempat tadi apa? Ibni Adam, anak cucu Nabi Allah Adam. Kenapa Allah panggil kita dengan nama tok kita? Pernah tak kita kadang-kadang
orang panggil kita, inilah anak si fulan, inilah cucu si fulan. Kalau katalah tok kita atau ayah kita imam ke tuan guru ke mana-mana, kau kata inilah cucunya sekian-sekian. Kadang orang panggil kita bukan dengan nama kita, orang kenal kita dengan sebab yang lain, kan? Lalu kenapa dalam Al-Quran kadang-kadang Allah mengingatkan, menyedarkan kita seolah-olah nak flashback, ya Bani Adam, ingat sikit, kamu ni cucu Nabi Allah Adam dulu. Dekat mana ayat dia dalam Al-Quran? Surah Yasin lah, mudah kita selalu baca kan, surah Yasin ada ayat ni. Contoh begini, Allah kata, ya Bani Adam, alla ta'budus syaitan. Wahai anak cucu Nabi Allah Adam, jangan sembah syaitan, jangan sujud pada syaitan, jangan taat pada syaitan. Alla ta'budus syaitan. Tengok tak korelasi dia tu? Bila Allah sebut anak cucu Nabi Allah Adam, percayalah biasanya ayat yang datang Allah mengingatkan balik cerita Nabi Allah Adam dengan syaitan dulu. Allah nak bagi tahu apa? Anak cucu Nabi Allah Adam, kamu ingat sikit bagaimana Allah memuliakan kamu. Dulu syaitan ni disuruh oleh Allah untuk sujud pada tok kita Adam. Untuk sujud pada siapa? Tok kita Adam. Betul tak? Kita ni siapa? Ibni Adam, anak cucu Nabi Allah Adam. Tiba-tiba hari ni kamu merendahkan kedudukanmu setelah Allah mengangkat ketinggian martabatmu. Dulu Allah suruh syaitan sujud pada tok kita Adam, hari ni na'udzubillah manusia juga pula pergi sujud kepada syaitan. Na'udzubillah. Sebab tu setiap perkataan itu walaupun terjemahannya manusia, tapi naratif ayat itu menentukan, perkataan yang Allah guna itu kan menentukan apa direction yang Allah nak bawakan pada ayat-ayat yang seterusnya. Sebab itu penting untuk kita memahami makna perkataan dalam wajah yang sebegitu. Okey, contoh dalam ayat ini enggak mudah faham. Innal insana lafil khus. Nampak tak? Semua manusia ni rugi. Okey, baik. Sekarang kita tahulah semua orang rugi. Maksudnya dalam ayat ini termasuklah rasul, anbiya, syuhada, solihin. Semua masuk dalam ayat ini. Masuk semua kata para mufassirin. Macam mana kita nak jadi orang yang tak rugi? Lalu timbullah sekarang dalam kepala kita satu persoalan baru. Ya Allah, macam mana aku nak jadi orang yang tak rugi? Ya Allah, macam mana kita nak memposisikan diri kita menjadi orang yang tak rugi? Ada 4 benda. Ini jis daripada surah ini. Ini yang kita nak buat, ini yang kita nak balik ambil amalkan. Simple. Sebab kata Imam Syafi'i tadi kita sebut di awal kuliah, Imam Syafi'i buat satu kenyataan yang sangat besar. Dia kata apa? Laulam yanzilu 'alan nas illa hadhihi surah lakafathum. Kalau Allah tak turun pada kita 30 juzuk Al-Quran, cukup dengan surah ini mencukupi lakafathum, bagi manusia tu selamat dunia dan akhirat dia. Padahal 3 ayat aja apa yang ada dalam ayat ini. Lalu jis dia adalah ada 4 benda yang mesti kita lakukan untuk kita mengeluarkan diri kita daripada wilayah kerugian. Maksudnya kita nak keluarkan diri kita supaya tidak dipandang rugi oleh Allah. Ini penting. Kita ni kalau manusia pandang kita rugi, na'udzubillah, kita pun tak nak rugi dunia. Tapi kalau manusia pandang kita rugi, tak ada apa-apanya berbanding dengan Allah memandang kita rugi. Betul tak? Lalu sekarang persoalan yang kita sedang hadapi dan kita nak bincang adalah apa 4 benda Allah kata kamu buat benda ni, kamu terkeluar daripada orang-orang yang rugi yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Asr. Okey, baik. Ini yang kita nak cari. Dan mesti ada 4. Tidak kurang dan tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Kalau tak cukup satu tak boleh. Macam sekarang kita zaman-zaman PKP ni, kalau kita pergi masjid-masjid yang straight, kalau saya tu dekat apa ni melewat ada masjid Bilal tu, dia straight sikit. Pagi-pagi kadang kita ni dah prepare siap dah ambil wudu apa semua, bawa kadang bawa apa ni sejadah apa semua, terlupa face mask. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Maksudnya tak cukup syarat, tak boleh masuk. Kita ni ingat boleh dah, kita ni ingat duduk dekat dunia ni macam-macam dah kita buat, tengok-tengok nak masuk syurga tak cukup syarat. Na'udzubillah. Kadang-kadang datanglah syafaat, orang bagi pinjam face mask, kadang orang tak bagi pinjam, kan? Jadi nak sebutkan ada 4 benda yang mesti kita selesaikan masa kita hidup dekat dunia ni supaya apa? Allah keluarkan kita daripada wilayah kerugian. Okey, simple. Satu, apa dia? Satu adalah yang pertama adalah illal ladzina amanu. Okey, sebelum kita pergi illal ladzina amanu, kita tengok illa. Apa maksud illa? Illa maksud dia terjemah kecuali. Betul tak? Maksudnya seolah-olah Allah bagi tahu berapa? Macam ni naratif ayat dia. Allah kata semua manusia rugi. Illa, ada exception. Ada orang yang tak rugi kata Allah. Boleh kamu jadi orang yang tak rugi, tapi kamu mesti buat 4 benda. Apa 4 benda tu? Ni yang nak kita cari sekarang.
Yang pertama, illallazina amanu, kecuali orang yang beriman pada Allah. Dan kita ni kan, nak sebutkan nikmat kita paling besar sekali apa? Kalau kita kan, cuba contoh kalau katalah orang buat apalah kat kita ni, buat training lah, kononnya kata kat kita, bagi satu kertas, cuba kamu tulislah apa nikmat yang Allah bagi pada kamu. Kita pun tulislah, kita ada rumah, kita ada kereta, ada anak yang berjaya, macam-macam lah kita tulis, kerjaya kita bagus, macam-macam kita tulis. Tapi wallahualam lah, kalau orang suruh saya tulis pun, barangkali saya pun terlepas pandang nak tulis benda tu. Kalau orang tanya kita apa nikmat yang kita dapat, kita tulis macam-macam. Kita lupa nak tulis bahawa yang kita beriman pada Allah ni adalah nikmat yang tak terhitung nilai. Dunia ni kan, World Economic Forum last year, tak silap bulan 3 dikeluarkan satu statistik, pada saya angkat latest jugalah kan. Dunia sekarang ada 7 bilion orang kan. Penganut agama yang paling tinggi sekali siapa? Kristian. Daripada 7 bilion tu, orang Kristian 2.2 bilion. Yang kita orang Islam 1.8 bilion. Ranking nombor 2 1.8 bilion. Maksudnya daripada 7 bilion ni, hanya 1.8 je Allah izinkan beriman pada Tuhan yang betul. Bayangkan, dari 7 orang yang kita jumpa, 2 sahaja beriman pada Tuhan yang betul, dan selebihnya itu menyembah Tuhan yang tidak betul. Faham tak? Ini rezeki. Dan kita ni macam-macam lah, kita jadi Islam hari ni. Tapi kalau saya ni, sebab mak ayah kita Islam dah, alhamdulillah, itulah kenikmatan yang tak boleh kita nak ungkapkan bagaimana kenikmatan itu. Sebab itu dalam ranking tu, yang pertama 2.2 bilion Kristian, 1.8 bilion orang Muslim. Yang ketiga apa agaknya agama yang ketiga? Ini World Economic Forum sendiri punya statistik mengejutkan kita. Di tangga yang ketiga 1.2 bilion bukan Buddha, bukan Hindu, tetapi 1.2 bilion. Ranking ketiga adalah atheism, yakni orang yang tidak mempercayai Tuhan. Ini sangat menakutkan kita, sebab dia duduk di ranking yang ramai rupanya orang yang tak percaya ada Tuhan, ramai. Wallahualam, mana mereka duduk, mana mereka datang, wallah kita pun tak tahu. Dan di ranking yang ketiga, tadi 1.2, yang ni 0.5 bilion, which is 500 juta agama Hindu, dan bawah pada tu Buddha, dan Jews ada 0.05. Yang kita nak sebut agama paganisme ada dalam statistik, maksudnya 0.000 something. Apa makna yang saya nak ceritakan? Maksudnya yang atheism tu, yang tak percaya adanya Tuhan tadi, itu memang statistik yang stay alone, yang lain, yang tak termasuk yang paganisme, yang sembah macam-macam, yang kita duduk dalam hutan dan sebagainya itu. Jadi apa yang kita nak sebut, kenapa kita sebut statistik ni? Kita nak, mari kita cuba terima kasih sekali pada Allah. Pernah tak kita duduk di tikar sejadah sebut pada Allah, terima kasih ya Allah, kamu jadikan aku ni beriman, aku sembah Tuhan yang betul. Itulah nikmat paling besar sekali, kita menyembah Tuhan yang betul. Tak ada lebih nikmat daripada itu. Mari kita melihat satu doa Nabi Allah Yunus. Kita hafal semua, kita tahu naratif cerita Nabi Allah Yunus. Bila mana dia lari daripada kaum dia, Allah uji dia dengan 3 fi zulumat, 3 kegelapan laut malam, kegelapan perut ikan, kegelapan malam yang gelap pekat. Masa tu kan, jangan kata kita jatuh dalam laut, jangan kata malam, siang pun orang tak jumpa, betul tak? Jatuh dalam laut ni siang pun payah nak cari, jangan kata malam. Jatuh pula malam, dimakan pula oleh ikan, duduk dalam perut ikan. Maksudnya Allah nak bagi tahu kan, ada masa dalam hidup kamu ni, kamu minta tolong, tak ada orang boleh dengar pun. Ada saat kadang-kadang kita rasa, ya aku tak ada orang dah boleh tolong, habis orang dah aku cakap, tak ada orang boleh selesaikan masalah aku. Itulah kondisi Nabi Allah Yunus ketika itu. Kalau dia laung pun minta tolong, siapa nak boleh dengar? Betul tak? Malam lagi, gelap lagi, duduk perut ikan lagi. Maksudnya tak guna pun kalau Nabi Allah Yunus. Tapi masa tu Allah rakam dalam Al-Quran, wanada fi zulumat. Ketika itu berdoalah Nabi Allah Yunus di dalam kegelapan. Apa doa dia? Bukan kita nak cerita doa tu kita hafal. Nak sebut inti doa itu. Apa perkataan pertama Nabi Allah Yunus sebut pada Allah? Perkataan pertama yang Nabi Allah Yunus sembahkan pada Allah adalah la ilaha illa anta. Aku tak sembah Tuhan lain selain padamu ya Allah.
La ilaha illa ant, aku tak sembah Tuhan lain selain daripadamu. La ilaha illa anta subhanak, maha sucimu ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Betul ya Allah, akulah yang salah, akulah yang berdosa, akulah yang khilaf, akulah selama ni tak taat, akulah tak banyak, tak sempurna ketaatan kita pada Allah. Akulah ya Allah yang banyak dosa di sisimu ya Allah. Tapi tolong ya Allah, satu, la ilaha illa ant, yang mahal yang ada dalam jiwa kita sekarang. Aku tak pernah sembah Tuhan lain selainmu ya Allah. Aku tak pernah, dahi aku ni sujud selain daripadamu. Betul tak? Tangan kita tak pernah meminta selain pada Allah. La ilaha illa anta. Cari saat 1/3 malam ke bila dalam kita sujud, mesti sekali pun cukuplah dalam hidup kita merasakan kenikmatan kita beriman pada Allah. Sebut pada Allah, la ilaha illa. Betul ya Allah, aku kurang, banyak dosa, tak sempurna, banyak aku silap ya Allah, banyak ketaatan yang aku tak buat, banyak khilaf aku ya Allah. Tapi satu ya Allah, aku tak pernah sembah Tuhan lain selain daripadamu ya Allah. Tolong aku, bantu aku, pimpinlah aku, tunjukkan jalan pada aku. Betul tak? Sebab kita tak pernah, dahi kita ni alhamdulillah tak pernah sujud selain pada Allah. La ilaha illa anta. Dan inilah tiket kemenangan kita yang pertama. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman pada Allah. Dan kita ada syarat yang pertama. Syarat yang kedua untuk jadi orang yang tidak rugi di mata Allah, dalam masa 10 minit kita ringkaskan, ilal ladzina amanu, yang kedua wa amilus solihat, dan orang yang beramal saleh. Kita beriman dah ya Allah, aku beriman, betul. Tinggal lagi yang kedua kita nak buat sekarang, nak memperbetulkan, memperbaiki, memperelokkan apa dia? Amalan kita, supaya dia betul dengan apa yang Allah suruh kita buat. Kita buat benda tu. Sebab itulah Dr. Yusuf Al-Qaradawi ada tulis satu kitab kecil, narik kitab tu, kutaib, namanya Al-Ibadah fil Islam. Orang buat ibadah ni kan, kita solat ni kan, banyak sebab dia nak syurga, dia takut dosa, dia takut neraka, dia nak pahala, macam-macam orang buat ibadah. Tapi kemuncak orang melakukan ibadah apa dia? Kemuncak manusia melakukan ibadah apa dia? Ketika dia sujud pada Allah sebagai ta'abbud, pengabdian, merasakan dirinya hamba di sisi Allah. Aku hamba ya Allah, kamu Tuhan. Pernah tak kita sujud sekali pada Allah, kita rasa ya Allah? Tak, contoh puasa. Kita puasa ni banyaklah reason dia. Ada orang kata kamu puasa, kamu sihat, macam-macam. Tapi kemuncak ibadah, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, adalah ketika kamu melakukan ibadah itu dikarenakan sebab Allah yang menyuruhmu melakukan ibadah itu. Ya Allah, aku sujud ni sebab kamu suruh aku sujud. Aku puasa sebab kamu suruh aku puasa. Aku keluarkan duit yang aku ada ni, zakat ni, bukan sebab aku baik, bukan sebab aku murah hati, bukan sebab aku banyak duit, sebab ianya arahan darimu. Ketika itu kita akan merasakan satu detik ketenangan, pengabdian yang total kepada Allah. Bismillah ya Allah, aku buat ni kerana kamu yang suruh aku buat. Sebab tu every single benda yang kita buat, ya Allah aku buat ni sebab kamu suruh aku buat, sebab kamu suruh aku buat, sebab kamu suruh aku buat. Sebab kita nak mencipta satu naratif dalam diri kita, ya Allah aku hamba, kamu Tuhan, aku hamba, kamu Tuhan, aku hamba, kamu Tuhan. Betul tak? Ini yang kita mencari dalam hidup kita. Sebab itu bila kita bincang soal ilal ladzina amanu ni juga, kalau boleh saya sentuhkan. Sekarang kita nak beramal. Okey, baik, kita beramal. Amalah kita beramal apa yang Allah suruh kita beramal. Tapi Islam ini, dia cantik sangat. Islam ini, Allah tidak hanya menyuruh kita beramal. Dalam surah Al-Mulk yang kita baca sebelum tidur tu, bunyinya begini. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa makna dia? Aku jadikan manusia ni ada hidup, ada mati, ada hidup, ada mati, ada hidup, ada mati, ada hidup, ada mati. Sebab apa? Liyabluwakum, untuk aku uji kamu wahai manusia. Ayyukum, siapakah di kalangan kamu ahsanu amala, yang mempunyai amalan yang paling, apa maksud ahsan? Paling baik. Dalam bahasa Arab, hasan baik, ahsan paling baik, kabir besar, akbar paling besar. Itu kaedah dia. Lalu Allah sebut dalam ayat ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah cari siapa hamba aku ni beramal. Banyak, ramai orang beramal, tapi Allah mencari siapa dia? Yang Allah pandang. Ayyukum, siapa di kalangan hamba aku ni ahsanu amala, paling baik sekali amalan dia. Ulama tafsir, antaranya dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan
Kenapa Allah memilih perkataan ahsan bukan aksar? Aksar ni paling banyak amalan. Maksudnya kita kena faham betul ni, Allah bukan mencari orang yang paling banyak amalannya, tapi paling baik amalannya. Apa maknanya? Begini. Contoh, paling mudah sekali. Kita nak buat satu amalan ni, seorang Muslim harus ada satu mindset. Ahsan, ahsan, ahsan. Apa benda kalau aku boleh buat sikit lagi tambah, aku dapat lebih, aku dapat lebih, aku dapat lebih. Contoh, dengar orang azan, semayang, antara solat dan tak solat, mana ahsan? Tentulah solat lebih ahsan. Selesai satu masalah. Dah nak solat ni, solat dekat rumah dengan masjid, mana lebih ahsan? Dekat masjid lebih baik. Betul tak? Dah duduk dalam masjid ni, ramai-ramai ni, di antara saf pertama dengan kedua, mana lebih baik? Saf pertama lebih baik. Betul tak? Itu ahsan. Ahsan. Kita mencari, ya Allah, aku nak buat paling baik yang Allah izinkan aku boleh. Sekudrat yang aku mampu lakukan dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kita mencari itu dalam ibadah kita kan. Lalu kita dah duduk di saf yang pertama ni, ada lagi tak ahsan? Ada. Siapa yang duduk di belakang imam? Kita dah duduk di saf yang pertama ni, ada lagi tak ahsan? Ada. Kamu dapat takbiratul ula, berbetulan takbir kamu sejurus selepas takbirnya imam. Betul tak? Maksudnya seorang Muslim tu, dia harus ada satu mindset, apakah yang aku nak supaya ibadah aku ni ada lagi ruang lebih baik, lebih baik. Sebab itu dalam hadis kita akan bertemu banyak pertanyaan sahabat, bunyinya begini. Sahabat keep on tanya Nabi. Sahabat tanya, ayyil a'malul afdal? Betul tak? Apa amalan yang afdal? Okey, saya nak bagi satu contoh supaya kita faham naratif mencari ahsan dalam setiap ibadah yang kita buat. Contoh macam ni ya. Sebab itu kita kena faham. Kalau kita nak ceritakan satu lagi contoh, tak apa, saya habiskan dengan hadis ni. Saya tak sempat nak huraikan sebab agak panjang kalau nak huraikan hadis ni. Cuma cukup untuk kita dapat naratif mencari ahsan dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Sahabat datang jumpa Rasulullah, hadis sahih muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, ada dalam Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali Hujjatul Islam rahimakumullah. Hadisnya bunyi begini. Sahabat datang jumpa Rasulullah, tanya, ayyi sadaqatin afdal? Rasulullah, tolong bagi tahu padaku, apa sedekah yang afdal? Ketika sahabat bertanya soalan ini, adakah sahabat tak pernah bagi sedekah? Tidak. Tapi sahabat mencari apa? Afdal, mencari amalan yang afdal. Lalu Nabi sebut begini, anta saddaqa wa anta sahih. Ada 4 keadaan kalau kamu bagi sedekah, itu sedekah yang afdal di sisi Allah. Saya ringkaskan. Yang pertama, anta saddaqa wa anta sahih. Kamu bagi sedekah, kamu sihat. Nilai RM1 yang ada dalam kocek kita masa kita sihat dengan sakit tak sama. Masa kita sakit, orang bagi makan apa pun kita tak lalu dah. Betul tak? Sebab itu nilai RM1 masa kita sakit dengan sihat tak sama. Sebab itu Nabi kata sedekah masa kamu sihat nilainya lebih afdal. Satu, sahih. Wa antas syakhih. Syakhih ni kamu merasa tamak. Maaf, tamak dalam konotasi yang positif. Maksud tamak di sini adalah tamak dalam keadaan, kalau orang jenis tak tamak, dia ikut ambil duit aku, ikut aku tak nak pun, ikutlah ambil lah. Betul tak? Kalau dia sifat macam tu, dia bagi sedekah, nilai sedekah dia tidak lebih afdal daripada orang yang tamak terhadap harta. 3, ta'mulul ghina. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Ta'mulul ghina, kamu ta'mulul ghina ni masih mengharapkan kekayaan itu datang pada kamu. Maksudnya kalau kita ni bekerja masih mengharapkan tangga gaji kita bertambah, kalau kita buat bisnes barangkali kita masih mengharapkan keuntungan kita bertambah. Sebab masa tu kita rasa sangat agak sayang pada harta kita. Betul tak? Tapi kalau kamu boleh bagi sedekah masa tu, itu sedekah yang afdal. Sebab masa kita pencen tua, na'udzubillah, barangkali lah perasaan kita masa tu ikut atau tak ada dah, habis dah dunia ni, ikutlah duit bagilah. Betul tak? Bagilah untuk surau ke masjid. Masa tu tidak afdal sifatnya. Sebab kita dah hilang ta'mulul ghina daripada jiwa dan perasaan kita. Betul kan? Yang keempat, wa tahsyal faqah. Ketika kamu khawatir dan takut-takut kefakiran itu datang pada kamu. Awal bulan kita bagi sedekah dengan hujung bulan tak sama berdasarkan konotasi hadis ini. Sebab hujung bulan barangkali kita ada, aku ada RM50 je lagi. Agak-agak nak berminyak kereta pun lepaslah 2-3 hari pergi office. Masa tu tahsyah, kita takut-takut, cukup ke tak cukup duit aku, cukup ke tak cukup. Tapi kalau masa kita takut, kita bagi juga sedekah, nilainya tak sama. Kalau hari ni kita dapat, bos kata kamu dapat bonus 12 bulan punya gaji tahun ni kan, amin, kita dapat 12 bulan punya gaji punya bonus, kita pun bagi sebulan gaji
kita sebagai sedekah, masa tu tak sama langsung nilai dia. Sebab tak ada perasaan tahsyah, kamu hilang, tak ada perasaan takut-takut yang kamu ni akan dilanda kefakiran, na'udzubillah. Lalu sebab itu banyak lagi lah. Sebab tu penting untuk kita tengok antaranya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nanti balik cari sendiri, saya sebutkan bentuk-bentuk dia, banyak kita boleh cari dalam hadis. Sebab Sayyidatina Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau aku jumpa malam Lailatul Qadar, apa yang aku kena buat? Padahal kalau buat apa amalan pun dapatlah 1000 bulan tu, betul tak? Cuma Aisyah ni dia sangat bijak, memang seorang wanita yang sangat bijak. Dia tak nak bazirkan waktu yang sangat precious itu untuk buat amalan yang tak bagi impact yang besar dalam hidup dia. Sebab tu dia tanya soalan yang sangat bermakna itu, ya Rasulullah, kalau aku bertemu Lailatul Qadar, apa aku kena buat? Lalu doa ni datang, nasihat ini datang daripada orang yang paling mulia kepada orang yang Nabi paling sayang, untuk dibaca pada malam yang paling mulia, yakni pada malam Lailatul Qadar yang kita duk baca selalulah bulan Ramadan tu. Dan apa ni, Allahumma shalli ala Muhammad. Macam mana doa dia? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Bukan kita nak sebut doa tu, kita nak sebutkan every single masa, waktu, ketika tu ada benda yang afdal, lebih afdal untuk kita buat. Faham tak? Kita mesti mencari. Sebab itu kita perlukan ilmu. Kita perlukan ilmu supaya kita tahu, ya Allah, ini kalau kita buat kita dapat lebih, ini kalau kita buat kita dapat lebih. Ini benda yang kita, sebab tu kita keep on cari ilmu supaya kita tahu ayyukum ahsanu amala, yang manakah amalan yang paling baik untuk kita persembahkan pada Allah. Okey, baik. Itu yang kedua. 2 minit, saya ambil 2 minit last habiskan. Saya mungkin tak sempat nak terjemahkan yang 2 akhir ni, tapi tak apa, at least kita dapat apa 4 perkara yang menyebabkan kita tak rugi di sisi Allah. Pertama, beriman pada Allah, selesai. Yang kedua, ilal ladzina amanu wa amilus solihat, kita beramal soleh insya-Allah. Yang ketiga, Allah kata, kita ingat kita beriman dah buat amal soleh selesai. No, tak selesai. Sebab syarat yang ketiga adalah wa amilus solihat wa tawasau bil haq. Kamu mesti, kata Allah, mesti berpesan-pesan dengan kebenaran, which is maksud dalam bahasa perkataan yang mudah, menyampaikan dakwah. Bukan soal banyak atau sikit, bukan soal kita pandai ataupun tidak, tapi wa tawasau bil haq. Kamu mesti berpesan-pesan dengan kebenaran. Dengan maksud kamu tengok benda tak betul, cakap benda tu tak betul. Kalau kamu nampak benda kebaikan, ajak orang kepada kebaikan. Sebabnya dalam hadis Nabi, hadis yang sahih, Nabi sebut gini, bermuamalat dengan dosa dan maksiat ini, Nabi sebut satu hadis yang sangat menarik untuk kita kaji. Nabi kata, man ra'a minkum munkaran, siapa yang tengok mungkar, tengok je mungkar, falyughayyir, dia mesti terus mengubahnya. Ayat fa dalam bahasa Arab menunjukkan faja'ah, terus, kamu mesti buat sekarang, mesti ubah juga, tangtu juga, itu maksud dia. Falyughayyir biyadihi. Untuk ubah atau tidak ubah, Nabi tidak memberi sebarang pilihan. Kamu mesti ubah sekarang. Betul tak? Nabi kata begitu. Cuma yang Nabi bagi pilihan, optionnya adalah nak ubah dengan cara yang macam mana. Falyughayyir biyadihi, dengan kuasa. Kamu tak ada kuasa, fabilisanihi, dengan lisan. Tak mampu nak cakap, malu, kadang-kadang segan nak cakap, kadang kita takut orang marah, fabiqalbihi, dengan hati. Tapi wadzalika ad'aful iman. Tapi at least tak apalah, Nabi memandang kita masih mempunyai selemah-lemah iman pun, at least kita masih dianggap orang beriman. Betul tak? Sebab itu naratif hadis ni sangat bagus. Sebab tengok muka, tak ada pilihan, mesti ubah. Cuma yang Nabi bagi pilihan, nak ubah macam mana itu ada pilihan. 3, mengikut kekuatan yang ada pada diri kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, cukup 4 syarat ni, insya-Allah kita jadi orang yang tak rugi di sisi Allah. Wa tawasau bil haq, dan yang terakhirnya adalah wa tawasau bis sabr, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Kita beriman dah, kita beramal dah, kita ni bagi tahu dah kebaikan pada orang, tapi Allah kata tunggu dulu. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut pada ayat yang kedua, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yustanu. Adakah kamu mengira kamu akan dibiarkan sahaja oleh Allah menyebut amanna, ya Allah aku beriman dah, ya Allah aku beriman, tapi tunggu dulu, kata Allah, wa hum la yuftanu, padahal kamu belum pernah diuji oleh Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablikum, banyak dah, kata Allah, aku uji orang sebelum daripada kamu yang mengaku macam kamu mengaku beriman pada Allah. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannallahu al-kadhibin. Hanya dengan ujian sahaja Allah boleh tahu, oh betul penyaksian keimanan dia, betul dia, walaupun Allah uji macam mana pun, Allah uji kaya dia syukur, Allah uji ni ujian dia dia bersabar. Apapun ujian yang datang, kita ni Allah nak tengok satu, betul tak kamu ni hamba aku, betul tak kamu ni patah balik padaku. Sebab itu ada doa-doa, nanti balik cari sendiri. Bila kita dapat kebaikan, kita mesti sebut
Nanti kita ceritakan datang nanti ada doa-doa. Doa tu semua doa-doa yang bila datang kebaikan atau keburukan mesti bawa kita patah balik pada Allah. Kalau kita dapat kebaikan, kita kata la haula wala quwata illa billah. Aku tak boleh buat benda ni, tak ada daya aku kecuali Allah. Kalau kita naik pangkat, kita berjaya apa semua, anak kita berjaya apa semua pun kebaikan, sebut satu kata la haula wala quwata illa billah. Aku tak terdaya melakukan ini kecuali dengan keizinan daripada Allah. Faham tak? Berjaya pun kita tak sombong, kita insya-Allah kita patah balik pada Allah. Tapi kalau naudzubillah berlaku satu benda yang kita tak suka, Nabi sebut, Nabi ajar kita sebut satu perkataan, kita kata qaddarallah. Ini telah ditakdirkan oleh Allah. Wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah nak buat akan berlaku juga. Buatlah macam mana pun, kalau Allah nak benda tu berlaku. Maksudnya dua keadaan ini, sama ada kita dapat nikmat atau diuji, kedua-duanya membuatkan kita batah balik pada Allah. Betul tak? Itulah yang Allah nak melihat daripada seorang hamba. Lalu itu dah 4 benda. Allah kata wal as, demi masa yang Allah bagi pada kita. Innal insana lafil hus. Kita semua ni rugi, kata Allah. Kecuali illa, kita mesti buat 4 benda. Yang pertama, alladzina amanu, beriman pada Allah, wa amilus solihat, beramal saleh, wa tawasau bil haq, menyampaikan kebenaran, wa tawasau bis sabr, mesti bersabar. Ini 4 benda kalau kita buat, selesai urusan kita dengan Allah, insya-Allah dunia akhirat. Benarlah kita membenarkan kata-kata Imam Syafi'i, lau lam yanzilu 'alan nas illa hadhihi surah lakafathum. Kalau Allah tak turunkan Al-Quran 30 juzuk kecuali surah ini hanya 3 ayat, sudah mencukupi bagi kita selamat dunia dan akhirat kita. Wallahu taala a'lam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan surah Al-As dan tasbih kafaran asrin al-insan ila alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.